berdasarkan cerita tadi ni, nampaknya percubaan untuk menukar kerajaan ni semakin gelap. Ya. Tak ada masa depan dah. Dah menghampiri menghampiri jalan mati lah. Jadi 18 Januari tidak akan ada apa-apa yang berlaku. Tapi saudara-saudari yang menonton siaran langsung pada malam ini, saya nak bagi tahu 18 Januari apa yang akan berlaku ialah Sanusi akan dihadapkan ke mahkamah. Ya. Oleh kerana Oh, dia kena hadap mahkamah 18 Januari. Dahsyat. Kerana dituduh di mahkamah kerana menghina Sultan Selangor. Betul. Hina Sultan Selangor. Ya. Apa punya biadab dia ni. Saya ingatkan DAP yang serang Sultan tu. Ya. Dia punya pas tu. Pas ya. Ya. Tak berakhlak betul lah dia ni. Dia tak berakhlak betul. Okey, saya nak beralih kepada Datuk Seri Kamal Amir. Presiden UMNO dari awal lagi telah melakukan tindakan disiplin kepada beberapa pimpinan UMNO ketika itu. Dan hari ini, orang yang dilihat telah digantung dari UMNO ini merupakan antara watak-watak utama yang untuk merealisasikan langkah Dubai. Tetapi langkah itu gagal. Adakah orang ini, Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO masih mahu mengekalkan tindakan gantung ataupun dipecat terus? Bagaimana, Datuk? Saya melihat Datuk Seri Zahid ni selalu saya katakan belah kanan dadanya 3K, belah kiri dadanya 3K, sentiasa berlapang dada, Bob. Ya, dia orang tak mau ambil tindakan sebab dia kata apa-apa pun. Ya. Tetapi saya rasa untuk kali ini satu tindakan dalam UMNO kita ikut perlembagaan. Kalau Biro Disiplin mengatakan pecatlah, bukan tindakan dia. Dan mereka yang sedang digantung sepatutnya masa untuk bertobat lah tu. Yeah. Sepatutnya cease time, kau dah digantung. Insaf lah, betul. Tapi kalau kamu berterusan, kamu mengundang tindakan lebih teruk lagi. Dan sekarang ni persepsi, macam-macam kita dengar persepsi. Ini ruangan persepsi tu, bahawa ada usaha-usaha di kalangan mereka. Sebab itu mereka berusaha dalam keadaan sekarang ni, kalau boleh nak dijatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kalau nak jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak mungkin berlaku selagi ada Datuk Zahid Hamidi. Betul. Pada rangkaian tu. Jadi kalau Datuk Seri Zahid Hamidi itu dapat dijatuhkan, maka bolehlah berjaya. Sebab itu hari ini serangan juga dilakukan terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Tapi sekarang dah kurang. Mereka dah tercari-cari ini isu. Ya, contoh terbaik Datuk Seri. Zahid ni orangnya cekal. Betul. Ketika dia ditawarkan oleh Mahathir Mohamad ni untuk membubarkan UMNO. Ya. Pilihan antara dua. Bubar UMNO, hadap di mahkamah. Either one. Ya. Dia sanggup berdepan dengan mahkamah dengan 87 tuduhan yang mengarut. Dan akhirnya dia ditegakkan atas kebenaran. Betul. Jadi untuk Datuk Seri Zahid ni, saya tak takut sangat, Bob. Sebab bagi aku, Zahid ni dia dah hadami derita dia sebagai seorang pemimpin. Ketika zaman pemuda aku dengan kedua tua itu, ketika dia berucap pada tahun 1998 waktu itu. Dia kekonerisma dengan nepotismanya, dengan sebagai macam itu untuk mencetuskan ajakan paradigma pada waktu itu untuk melahirkan negara yang lebih berintegriti. Dia sangat hebat dan macam-macam telah dilakukan oleh Mahathir pada dia. Tetapi pada waktu itu pun balik daripada Sabah, dia terus ditahan di bawah LC. Betul. Ini semua aku hadami ini kerana waktu itu saya berada di posisi itu. Dan saya melihat bahawa ketahanan dan juga mental beliau ni insya-Allah tak ada gusarnya, Bob. Segaglah macam mana pun, baik daripada yang kena gantung atau kena keluar ke, yang menyerah dekat luar dan kena pecat pun, bagi aku itu nothing lah. Kalau yang besar 87 Datuk Seri, boleh dihadap dengan senyum. Masuk mahkamah senyum, bawa pegang. Yang Datuk Kubur pegang tangan dia. Begitulah kaedahnya. Ya. Jadi kalau saya kata untuk menjawab bagi pihak, bukan saya menjawab bagi pihak Datuk Kamal Amir, tapi memahami naluri beliau. Saya yakin dan saya percaya tidak akan berlaku pengkhianatan perpaduan. Tidak akan berlaku setelah dipanggil sosongan yang akan dilakukan oleh puak-puak yang tertentu, termasuk GPS.
Dah apa Datuk Abang Jo cakap tu, dia kata bukannya bodoh. Dia tahu, dia sedar diri. Betul. Jadi dia orang dah dapat Perdana Menteri, nak latih Perdana Menteri sebab dia kata dah baju dari Perdana Menteri. Macam mana dia peradur mana boleh tak layak dalam pelbagai. Pun tengeng bangang punya orang laun pengikut yang celaka ni, dia akan menerima apa saja. Kita Perdana Menteri daripada Sarawak dah. Apa punya tak tahulah tengeng macam mana dia orang. Tapi boleh saya katakan bahawa kelompok ini sebenarnya dah lolai, dah lemah. Dan mereka sekarang ni berada di kemuncak kegagalan. Bukan saja malam. Bukan saja, dia dah tak ada cahaya dah, Bob. Dia panggil, dia buta di siang hari. Dia bergelap di waktu malam. Tetapi di siang hari tu dia buta. Kerana dia buta, kerana otak dia telah disalut dengan kecelakaan. Tak, saya menjawab pada Bob tadi jugalah. Bahawa mereka itu semua mengundang. Mereka mengundang masalah. Dan kalau mereka berada dalam UMNO pun, mereka akan disingkirkan. Sebab pembersihan telah pun dilakukan. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi setelah turun ke gelanggang. Bila bertemu dengan, macam di Sabah. Dia jumpa dengan warga Sabah. Oh, saya berada di sana. Eyewitness of this Yes, dia activity. bertemu dengan warga UMNO Akar Umbi. Dia tak peringkat lagi dah. Pimpinan bahagian, tak ada dah. Sekarang ni, daripada cawangan-cawangan, ahli-ahli Akar Umbi. Dan saya melihat respon daripada Akar Umbi, kebanyakan mereka mengatakan, yang mana yang telah pun digantung, terus singkirkan. Sebab tak mampu lagi UMNO untuk memiliki parasit yang akan menghancurkan, bukan hanya UMNO, dia akan menghancurkan negara. Dan saya melihat keadaan-keadaan begini, saya yakin, walaupun dalam dada yang begitu lapang, kelapangan dada yang Amat Presiden, saya yakin ada ketegasan. Ya, Datuk. Dalam memastikan UMNO terus utuh dan setia bersama dengan kerajaan perpaduan, menjunjung titah tuanku, saya rasa kredit juga harus diberikan kepada Presiden UMNO yang bijak menjaga partinya supaya tidak berpecah dari dalam. Betul. Inilah, saya kadang-kadang, orang kata, saya bukan nak muji melampau. Tapi track record kena tengok. Betul. Kena lihat. Waktu beliau menjadi sisa politik Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib datang daripada Pahang hanya sebagai Menteri Belia dan Sukan. Tapi beliau membantu akhirnya, bosku begitu popular. Satu. Yang kedua, jangan lupa bahawa 3 Perdana Menteri. Dr. Mahathir, bukan Palah, Muhyiddin, dan kita punya naib presiden sendiri. 3 Perdana Menteri tumbang waktu Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO. Ini kena ingat tu. Dan dengan pengalaman begitu, apabila beliau memberi sokongan pada PMX ataupun Yang Mohd Seri Anwar Ibrahim, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lebih kukuh lagi. Ditambah lagi, saya suka sangat statement Abang Jo. Premier Abang Jo, dia kata, jangan katakan kami bodoh. Kalau kami ditawan untuk jadi Perdana Menteri, kami cuma ada 23 kursi. Jadi besok bila kami jadi Perdana Menteri, dengan 23 kursi yang ada besok, bila-bila masa saja boleh kami dijatuhkan. Ya, betul. Jadi orang Sarawak ni tu, jangan main-main. Kajian mereka begitu mendalam. Ya, dan saya melihat, dan kalau sesuatu nak dilakukan terhadap Datuk Anwar Ibrahim, selalu saya katakan, orang Sarawak tidak akan mengizinkan. Kerana inilah pertama kalinya bahawa jawatan timbalan Perdana Menteri yang tertinggi dalam hierarki kepimpinan negara dilantik saudara Datuk Seri Fadilah Yusof sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini bukan kaleng-kaleng, Bob. Kali pertama dalam Dan orang Sarawak cukup bangga dan bahagia. Sekarang ni malahan kita sedang menyantuni persoalan di Sabah, Bob. Betul. Silakan Datuk. Sekarang masa ni out of run nampaknya. Datuk Seri, kita sedang menghampiri 1 jam siaran. 1 jam lah. 1,000 penonton di YouTube dan 1,300 penonton di Facebook sedang mengikuti siaran kita pada malam ini. Saya rasa kalau kita tamatkan lebih awal pun, saya rasa masih nak menunggu lagi apa yang kita nak kupaskan. Tapi masa terhad, Datuk. Baik, sebagai pusingan penutup, Datuk rasa kerajaan hari ini kita dah tengok testimoni sebelum ini, apabila kita terlalu berlembut dengan fitnah yang dimulakan secara kecil-kecilan, dan kita terlalu berlembut juga sehinggalah cubaan untuk menjatuhkan pimpinan kerajaan itu. Jadi Datuk rasa apa yang sepatutnya kerajaan ini dibuat untuk memastikan kerajaan ini tidak diganggu oleh anak-anak ini? Dia ada satu puak tu kata kerengga. Yang kita nak balik dia bukan saja anak-anak sebenarnya, Bob. Dia ni Edis ni dia membunuh Datuk Seri, dia membunuh. Jadi pesanan saya kepada penguatkuasaan. Sebab saya nampak fungsi yang di kabinet telah lakukan itu dah menampakkan. Pada pegawai-pegawai pejabat awam, saya nak beri amaran.
kamu sekarang bekerja to government of the day. Kamu jangan cuba sabotaj apa sahaja yang telah pun diiktizamkan oleh kerajaan perpaduan. Jangan ada di kalangan kamu yang mengkhianati sumpah yang keramat yang kamu telah lakukan sesuai di bawah Seksyen 10 Akta Kerja. Bila mana kamu mendapat kerja, diiringi dengan doa mak ayah, diiringi dengan keluarga anak isteri ke ataupun suami anak ke, ketika kamu diinterviewkan untuk mendapatkan pekerjaan itu, apa janji kamu? Melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin untuk memastikan bahawa rezeki yang kamu ambil ini diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini harus dipasak oleh pejabat awam. Kamu kena ingat bahawa kamu sekarang ini berada dalam kelompok ataupun dalam keadaan perizinan ke bawah payung Majlis Raja-Raja dan dua ke bawah Tuan Ketua Pertuan Agong. Maka jangan ada di antara kamu yang cuba sabotaj dan jangan ada di kalangan kamu yang cuba hendak bersekongkol dengan mereka yang nak menjahanamkan negara ini. Tugas kamu ialah untuk stabilkan pentadbiran. Dan nasihat saya kepada pejabat awam, ayo bersama-samalah kita bersepasukan dengan Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri dan kabinet-kabinetnya untuk memastikan legasi polisi dan juga dasar yang jelas itu dibawa dan diangkat untuk memastikan martabat, darajat dan harakat ummah yang berada dalam negara ini akan diberikan sepenuhnya keselesaan dan kesempurnaan sebagai rakyat Malaysia.